Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Diharapkan kepada anak-anak didik sekalian agar berada dalam keadaan sihat sejahtera dan berada dalam rahmat dan redha Allah hendaknya. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Masih lagi dalam topik yang sama, iaitu ketaatan malaikat. Tetapi kita akan lihat kepada satu subtopik yang baru, iaitu perbezaan antara malaikat dan manusia. Perbezaan antara malaikat dan manusia. Hari ini kita akan fokus kepada tajuk ini. Okey. Jadi, mari kita lihat standard kandungan bagi tajuk ini adalah merumuskan keimanan kepada malaikat dan mengamalkannya secara beradab dan juga istiqamah. Okey, kita masih lagi berada dalam standard kandungan yang sama seperti pelajaran kita sebelum ini. Jadi hari ini untuk standard pembelajaran adalah menerangkan perbandingan antara manusia dan malaikat. Perbandingan ni maksudnya apa? Perbezaan lah. Apa beza malaikat dan manusia? Jadi untuk itu, untuk melihat perbandingan ini, hari ini Ustazah akan tekankan 3 aspek penting berdasarkan buku teks kamu, muka surat 77. 3 aspek penting. Yang pertama adalah fizikal. Kemudian yang kedua kita akan lihat kepada sifat. Dan yang ketiga kita akan lihat kepada tanggungjawab. Okey, apa maksud fizikal ni? Mari kita tengok. Fizikal ni apa? Fizikal ni adalah rupa bentuk kejadian malaikat dan juga manusia. Macam mana manusia itu dijadikan? Macam mana malaikat itu dijadikan? Manusia ni dijadikan ada tangan, ada kaki, ada mulut. Itu manusia fizikal. Maksudnya benda yang kita nampak kan. Begitu juga dengan malaikat. Tapi malaikat ni kita tak boleh nampak lah fizikal ni macam mana, sebab dia adalah makhluk yang gaib, makhluk yang kita tak nampak. Tapi dia ada bentuk kejadian dia ada. Jadi kita akan tengok nanti. Okey, itu fizikal. Yang kedua adalah sifat. Sifat ini bermaksud keadaan atau tanda-tanda yang ada pada manusia dan malaikat. Apa watak? Nak mudahnya, apa watak yang ada pada manusia, apa watak yang ada pada malaikat. Contoh, kalau kita nak bandingkan manusia ni dengan kucing, contoh. Okey, manusia ni watak dia, dia boleh berfikir antara baik dan buruk. Itu watak. Tapi kucing tak boleh. Kucing ni dia tak boleh fikir benda baik benda buruk, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia Allah cipta ada akal. Tapi kalau haiwan, kucing tadi contohnya, tak ada akal. Jadi kita akan tengok perbandingan antara sifat manusia dengan sifat malaikat. Okey. Dan yang ketiga kita akan lihat kepada tanggungjawab. Tanggungjawab ni apa? Tanggungjawab ni adalah kewajipan atau sesuatu tugas yang mesti dilakukan. Maksudnya tugas apa ni? Maksudnya tugas malaikat tu apa? Tugas manusia tu apa? Adakah dua makhluk Allah ni, macam mana cara mereka bertanggungjawab dengan setiap kewajipan yang ada pada mereka tadi? Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey. Habis kepada tajuk. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus masuk kepada aspek yang pertama. Kita akan tengok kepada aspek yang pertama, iaitu apa tadi? Fizikal. Aspek pertama tadi fizikal. Okey. Jadi yang di atas ini adalah fizikal. Maafkan Ustazah. Yang di atas ini adalah kategori ataupun fizikal yang Allah ciptakan pada malaikat. Okey. Yang bawah ini adalah fizikal yang diciptakan kepada manusia. Jadi kita nak tengok fizikal malaikat ni tadi, yang pertama sekali kalau kamu nampak kat sini, okey, dicipta daripada cahaya. Cahaya ni kita semua tahu cahaya tu macam mana, betul tak? Lampu mengeluarkan cahaya. Bila dalam gelap tak ada elektrik, kamu cari lilin pula akan ada, bila kamu letak apinya dekat situ, dia akan mengeluarkan cahaya. Teranglah rumah kamu, nampaklah muka kamu, katil kat mana, dapur kat mana. Bila pasang lilin, tak elektrik, betul? Jadi itu konsep cahaya tadi.
Tapi ustazah, habis tu malaikat ni diciptanya macam mana? Macam cahaya tu macam mana jadinya? Jadi itu adalah perkara yang kita tak nampak, tapi kita wajib percaya. Sama macam Zah cerita sebelum ni, iaitu rasa sejuk dengan rasa panas. Kamu rasa sejuk, tapi kamu nampak tak sejuk tu? Tak nampak kan? Tapi kamu percaya bahawa rasa sejuk tu ada. Sama juga dengan emosi. Contoh emosi sedih. Kamu tahu emosi sedih tu ada. Sedih, ya Allah, bila mak kita marah kita, menengking-nengking mak kita marah kita. Jadi kita rasa sedih. Jadi benda tu kamu tahu, rasa sedih tu ada. Tapi kamu tak nampak. Kamu tak boleh sentuh, kamu tak boleh pegang sedih tu. Okey, sama juga dengan malaikat. Malaikat ni Allah cipta dia wujud. Allah cipta malaikat ni daripada cahaya. Dia memang ada. Jadi kita kena percaya, kena yakin bahawa malaikat itu ada. Iaitu rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Dia dicipta daripada cahaya. Okey, itu malaikat. Manusia diciptakan daripada apa, anak-anak? Diciptakan daripada tanah. Okey, tanah ni asal usul kita adalah daripada Nabi Adam AS. Allah bentukkan Nabi Adam AS di dalam syurga dulu daripada tanah. Allah bentukkan rupa bentuknya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, telinga, mata, mulut, hidung, semualah cukup sifatnya. Kemudian Allah tiupkan roh pada Nabi Adam AS. Dan daripada Nabi Adam AS tadi, Allah cipta pula Siti Hawa menjadi peneman kepada Nabi Adam di dalam syurga. Okey. Tapi saya nak cerita sikit lah. Daripada situ, Allah ni tadi sebenarnya telah menciptakan Nabi Adam AS ni tadi. Allah nak ciptakan dia sebagai khalifah atas muka bumi Allah ni. Dan Allah kata manusia ni sebenarnya hebat. Jadi apabila terciptanya Nabi Adam tadi tu, Allah meminta semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk Allah yang tak nak sujud pada Nabi Adam. Siapa? Syaitan. Ya, syaitan yang direjam oleh Allah ini. Syaitan ni dia tak nak sujud sebab dia kata, engkau ciptakan Nabi Adam daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Dia nak kata dia tu lagi kuat lah api tu. Tapi kalau kita fikir logik pun, bila kita bakar kayu kan, dia akan terbakar. Dan bila terbakar tu dia akan hancur lebur. Jadi dia nak cerita kat situ yang api ni kuasanya kuat. Kenapa tak sujud pada dia? Kenapa nak kena sujud pada Nabi Adam? Macam tu. Jadi diingkar. Syaitan ni ingkar dengan perintah Allah. Jadi Allah pun bila dia tak nak sujud, jadi dia ingkarlah perintah Allah. Bila dia ingkar, maka syaitan ni tadi siap berjanji. Dia akan menggoda cucu cicit Nabi Adam ni untuk menjadi peneman di dalam api neraka. Sampai macam tu sekalilah. Itu selingan lah cerita tentang kejadian manusia daripada tanah. Asal usul kita adalah Nabi Adam AS. Okey, itu ciptaan kita. Okey, dan juga malaikat ini Allah cipta, dia tidak berjantina. Dia tak ada jantina. Manusia ada jantina. Jantina ni maksudnya apa? Lelaki dan perempuan. Ada lelaki, ada perempuan, macam tu. Okey. Kalau malaikat, Allah kata dia tak ada jantina. Dia tak ada jantina lah. Jadi jangan tanyalah kenapa Ustazah tak ada jantina. Dan memang itu ciptaan Allah. Jangan tanya kenapa macam tu, kenapa macam ni. Boleh? Okey. Jadi seterusnya, malaikat ni dia ada satu keistimewaan, iaitu dia memiliki sayap. Malaikat ni dia ada sayap. Tapi kamu janganlah duk bayang sayap macam dalam cerita Avengers. Kan ada macam-macam jenis sayap dalam cerita tu kan. Susah tahu. Betul tak adalah tengok beria. Tapi kamu ni kalau cerita-cerita macam tu, mulalah kan. Jadi janganlah kamu fikir sayap ni sayap seperti itu. Atau sayap dalam cerita-cerita kata macam bidadari warna putih, betul ada sayap warna putih. Ada setengah budak-budak suka fikir macam tu kan. Jadi jangan fikir macam tu. Okey. Malaikat yang dimaksudkan di sini mempunyai sayap ni bukan seperti itu bayangan sayap dia. Macam mana rupa dia Ustazah kalau bukan macam tu? Ustazah pun tak tahu. Sebab manusia tak pernah nampak sayap malaikat ni. Tak kiralah siapa pun, tak pernah nampak. Sedangkan Nabi Muhammad yang hanya mendengar suara malaikat Jibril pun boleh menggigil ketakutan, lari balik rumah jumpa dengan isterinya Siti Khadijah. Ini kan pula kita nak tengok rupa macam mana malaikat tu. Mesti kita rasa takut, betul tak?
Jadi sayap ni lagilah kita tak tahu macam mana rupa dia. Tapi ini ada diceritakan di dalam hadis. Ada menceritakan bahawa sayap malaikat ni, salah satunya, nanti kamu cari dekat mana sumber dia. Salah satunya malaikat Jibril, apabila sayapnya itu dibuka keseluruhan sayapnya itu, dia boleh menutupi bumi sehingga gelap seluruh bumi tadi. Kalau kamu nak tahu ceritanya lebih lanjut, kamu boleh cari nanti. Tapi nak cakap sini, nak cerita manusia ni ada sayap tak? Sudah tentulah tidak ada. Sebab kamu nampak, betul tak? Kita nampak manusia macam mana. Jadi manusia tak ada sayap. Ini adalah perbezaan di antara malaikat dan juga manusia dari sudut fizikal. Okey. Baik, seterusnya itu aspek yang pertama. Kita pergi kepada aspek yang kedua. Aspek yang kedua ni tadi saya kata apa? Sifat. Sifat ataupun kita kata watak. Watak manusia tu macam mana? Watak malaikat tu macam mana? Yang jelas dekat sini adalah tidak bernafsu. Siapa yang tak bernafsu? Malaikat. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Dia tak ada jantina dan dia tak ada nafsu. Dia tak ada keinginan yang macam-macam kita ni. Kita ni nakkan kereta, nakkan handphone canggih, nakkan itu, nakkan ini. Kehendak-kehendak tu dia tak ada. Malaikat tak ada. Tapi manusia dia ada nafsu. Contoh nafsunya seperti berkahwin. Manusia dia ada lelaki dan perempuan. Jadi dia akan ada keinginan untuk berkahwin. Macam tu. Jadi nafsu kat situ. Dia ada nafsu. Malaikat pula dia tak makan dan tak minum. Dia tak makan, dia tak minum. Sama juga malaikat ni dia tak tidur. Malaikat ni tak tidur, tak makan, tak minum. Ustazah, tak penat ke Ustazah? Tak tidur, makan pun tidak, minum pun tidak, tak lapar ke? Jangan tanya. Sebab itu adalah sifat yang telah Allah tetapkan kepada malaikat. Sama juga dengan manusia ni, Allah dah tetapkan sifat kita macam ni. Sifat kita ada nafsu. Macam mana kita ni boleh menjadi khalifah atas muka bumi Allah ni, jangan kita petikai. Kenapa pula kita manusia nak kena jadi khalifah ni Ustazah? Kan boleh suruh malaikat je jadi khalifah, dia kan baik, semuanya baik kan. Jangan tanya. Ini adalah aturan Allah. Macam mana Allah atur, macam tu lah kita kena percaya, macam tu lah kita kena jaga amanah yang Allah bagi. Okey? Dan manusia ini makan dan minum. Manusia ni memang sifat dia macam tu lah. Allah kata kita ni makan, Allah kata kita ni minum. Kita kena makan dan kita kena minum. Yang terakhir, malaikat ni dia tak mati sampai hari kiamat. Maksudnya dari zaman sebelum wujudnya para nabi dulu pun malaikat dah ada. Dan dia tak mati sampailah hari kiamat. Macam sekarang ni pun setiap amalan kita, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, tugas-tugas malaikat, amalan kita dicatat. Bila kita meninggal dunia, ada malaikat yang akan menyoal kita. Kemudian bila rezeki, Allah menurunkan rezeki kepada kita juga melalui perantaraan malaikat. Macam tu. Jadi malaikat tu sentiasa adalah dengan kita maksudnya. Tetapi berbeza dengan manusia yang mempunyai jangka hayat. Sampai satu masa Allah tetapkan sekian. Contohnya Ahmad akan meninggal dunia pada jam 5 pagi pada tarikh sekian-sekian-sekian, pada umur sekian-sekian, ketika dia sedang melakukan apa. Itu manusia. Itu sifat manusia. Okey. Saya harap jelaslah kat situ ya. Baik. Untuk aspek yang ketiga, ini penting. Sebab apa Ustaz kata penting? Sebab tanggungjawab ni tak semua orang boleh pegang dengan baik, tak semua orang boleh laksanakan dengan baik. Tapi malaikat ni mereka ini menakjubkan kerana Allah cipta mereka taat 100% perintah Allah. Taat 100% perintah Allah. Allah kata buat A, dia akan buat A. Allah kata buat B, dia akan buat B. Sentiasa taat perintah Allah, menjalankan tanggungjawab tanpa balasan pahala. Malaikat ni tadi memang sifat dia tak ada dosa. Sebenarnya sifat dia tak ada dosa. Jadi dia akan lakukan semua apa sahaja Allah suruh dia akan buat. Dia tak ada macam kita. Kalau dengan mak kita kan, mak kita suruh buang sampah, kejaplah mak, nak tengok TV ni, bagilah rehat sekejap. Tadi dah belajar banyak. Banyak pula alasan kamu kan. Boleh pula kamu cakap dengan mak kamu macam tu. Sedangkan benda itu adalah benda yang mudah. Kita nak bercakap dengan ibu bapa kita, kita kena bercakap dengan cara yang baik, sopan santun. Tak boleh meninggi suara, tak boleh kita kata sekalipun. Tapi malaikat ni tak macam tu. Malaikat ni tak macam kita. Dan iman dia sentiasa sama.
Manusia ni iman dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Jadi malaikat tak macam tu. Manusia bila ada iman naik, iman turun, akan ada masa dia akan lakukan pahala banyak, akan ada masa dia akan lakukan dosa banyak. Jadi kadang-kala bila kita dah lakukan pahala banyak, tapi bila kita lakukan dosa, dia macam cancel balik apa amalan baik kita tadi. Jadi rugilah kita kan. Tapi malaikat tidak macam tu. Allah kata dia ni takkan melakukan dosa, dan dia tak akan dapat sebenarnya pahala apa semua, tak ada. Tapi dia hanya melakukan ibadah saja. Dia perintah semua taat Allah. Semua perintah Allah tu dia taat semuanya. Dia tak ada bangkang-bangkang, tak ada. Jadi itu adalah sifat tanggungjawab malaikat ni tadi. Okey. Kita lihat pada manusia pula. Macam yang Ustazah bagi tahu tadi lah. Ada yang taat, ada yang ingkar kepada perintah Allah, mendapat pahala dan dosa bagi setiap tindakan. Mencuri, membuli, contoh perbuatan yang tak baik lah. Kalau perbuatan yang baiknya membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, mengingati Allah sentiasa kan. Jadi kita akan dapat kebaikan sebenarnya apabila kita melakukan perintah Allah. Tapi kalau kita lakukan dosa banyak, sebenarnya akan beri kesan pada hati kita juga. Hati kita, cara kita berfikir, semua tu. Kalau kamu nampak hikmahnya kat situ, sebenarnya Allah nak jaga kita bila kita buat semua yang Allah perintahkan dan kita tinggal apa yang Allah larang. Contoh kan, makan babi. Babi ni Allah kata dalam Al-Quran, lahmul khinzir ni sebenarnya kita tak boleh makan, haram. Sebenarnya bila kajian daripada saintis menyatakan dalam daging babi ni ada banyak penyakit sebenarnya. Kalau kamu nak tahu, cuba kamu cari lagi. Dalam daging babi ada banyak penyakit. Bila kamu makan, kita akan cenderunglah untuk dapat penyakit. Dan daripada situlah hikmahnya sebenarnya orang Islam ni tak boleh makan babi. Sama juga macam arak. Arak ni kita tak boleh minum arak. Sebab arak ini memabukkan. Bila memabukkan, dia akan merosakkan minda kita. Bila merosakkan minda, kita tak boleh berfikir dengan waras. Kita tak boleh berfikir dengan betul. Sedangkan kita ni manusia, Allah jadikan kita mempunyai akal fikiran yang baik, dan sekiranya kita gunakannya dengan baik, kita dapat berfikir di luar jangkaan kadang-kadang. Kalau tak, kenapa ada orang boleh jadi genius, boleh jadi saintis? Sebab dia menggunakan akalnya dengan sebaiknya. Dia tak menggunakan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi dari sudut kesihatannya juga, bila kita minum arak banyak, kita akan menjejaskan kesihatan kita, badan kita jadi tak sihat. Tapi ada juga yang minum, terutamanya orang kafir lah. Mereka tak tahulah benda ni kan, sebab mereka kafir. Belum lagi, maksudnya Allah belum buka lagi pintu hati mereka untuk menerima hidayah tu mungkin. Jadi mereka masih minum arak tersebut. Jadi kita orang Islam ni kena jauhkan lah daripada arak ni. Bila kita mabuk, kita akan lupa. Macam mana nak baca Quran, macam takut nanti lidah kita pun jadi keras. Jadi kita kena tahu benda-benda tu. Okey, itu selingan lah daripada Ustazah. Itu merangkumi aspek yang ketiga, iaitu tanggungjawab. Okey, dan yang terakhir sekali, jadi kesimpulan, jika kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 77 tu, di bahagian spektrum ilmu, Ustazah ambil ayat Quran ini, Ustazah letak dekat sini lah. Jadi Ustazah nak rangkumkan pembelajaran kita hari ini dengan ayat Al-Quran ini. Ustazah bacakan, izinkan Ustazah untuk membacakan ayat Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Maksud daripada surah At-Tahrim ayat 6 ini ialah, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang kasar keras layanannya.
Mereka tidak menerhaka kepada Allah dan dalam segala yang diperintahkan kepadanya. Mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Sebenarnya ayat ini mengandungi dua dalam satu. Apa dua dalam satu tu? Yang pertama, Allah kata, wahai orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Macam mana nak pelihara diri daripada api neraka? Kena amal ma'ruf nahi munkar lah jawapannya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, Allah kata malaikat itu keras kasar layanannya. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dan segala yang diperintahkan kepadanya. Mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Nak cerita bahawa malaikat ni taat dan dia tanggungjawab. Dia bertanggungjawab dengan amanah yang diberi. Tak ada dolak dalih. Yang saya cerita tadi lah kan. Jadi inilah pengajaran bagi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan kepada anak-anak didik sekalian agar dapat memanfaatkanlah ilmu yang kita dapat pada hari ini dengan sebaiknya dalam kehidupan seharian. Satu je saya nak pesan, tak kira di mana kita berada, jagalah akhlak kita sebagai seorang Muslim, kerana kita ini mencerminkan peribadi Islam. Tidak kira di mana kita berada. Jadi sekadar daripada itulah daripada Ustazah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.